Hong Kong yang terkenal dengan ekonomi yang sibuk dan kepentingan globalnya sebagai hub kewangan, mempunyai dasar cukai tersendiri yang memainkan peranan penting dalam rangka kerja ekonominya. Cukai import Hong Kong, juga dikenali sebagai duty custom, adalah satu bentuk cukai yang dikenakan ke atas barangan yang diimport ke rantau ini. Sejarah Hong Kong sebagai hub perdagangan antarabangsa telah bermula beberapa abad yang lalu. Pada abad ke-19, ia muncul sebagai pelabuhan utama semasa era penjajahan British, memudahkan perdagangan antara China dan seluruh dunia. Walau bagaimanapun, pada tahun 1947, Hong Kong melaksanakan sistem tarif kastam komprehensif pertama untuk mengawal selia dan mengutip cukai hasil daripada import. Konsep di sebalik cukai import Hong Kong terbahagi kepada dua. Pertama, ia berfungsi sebagai sumber pendapatan kerajaan, menyumbang kepada dana awam yang membiayai pembangunan infrastruktur, perkhidmatan awam dan program kebajikan sosial. Kedua, cukai import bertindak sebagai langkah pengawal seliaan untuk melindungi industri tempatan, mengekalkan kestabilan pasaran dan menggalakkan persaingan yang adil. Cukai import Hong Kong agak rendah berbanding dengan banyak negara lain, dengan kerajaan mengamalkan dasar perdagangan bebas. Pendekatan ini menggalakkan perdagangan antarabangsa, menarik pelaburan asing dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga sejajar dengan komitmen Hong Kong untuk mengekalkan persekitaran yang terbuka dan mesra perniagaan. Cukai import di Hong Kong. Cukai ialah satu pembiayaan yang wajib dibayar oleh sesebuah syarikat maupun individu kepada badan pemerintah kerajaan sesebuah negara. Namun begitu, cukai import ialah cukai yang dikenakan apabila barang daripada negara tersebut diimport kepada negara lain. Hong Kong dianggap negara yang menarik untuk diimport kerana ia tidak mengenakan apa-apa cas bayaran kepada barang yang diimport. Secara amnya, Hong Kong dikenali sebagai negara bebas cukai, namun Hong Kong mengenakan import kepada barangan duty seperti minuman keras, metil alkohol, tembakau dan minyak hidrokarbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, matriks nombor 288164. Terdapat 3 tujuan cukai iaitu hasil pendapatan kerajaan, agihan semula dan pertumbuhan ekonomi. Hasil kerajaan, cukai digunakan untuk membiayai perbelanjaan pentadbiran negara seperti jalan raya, projek-projek pembangunan awam, sekolah, universiti dan sebagainya. Kemudian agihan semula, cukai juga merupakan alat pengagihan semula pendapatan dan kekayaan secara tidak langsung kepada mereka yang memerlukannya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi di Hong Kong, kerajaan mengenakan cukai import sebagai saluran dana, lebih-lebih lagi semasa kemelesitan ekonomi yang berlaku di Hong Kong. Yang seterusnya pula adalah pengelasan cukai. Pengelasan cukai terbahagi kepada dua, iaitu teknik cukai dan juga asas cukai. Teknik cukai dibahagikan kepada dua komponen utama, iaitu cukai langsung serta cukai tidak langsung, di mana cukai langsung merupakan pembayaran cukai bagi menanggung beban maupun kerugian dan tidak boleh dipindahkan mengikut undang-undang. Cukai tidak langsung pula merupakan cukai yang boleh dipindahkan kepada pihak lain. Cukai pendapatan merupakan contoh cukai langsung, manakala cukai jualan pula adalah contoh cukai tidak langsung. Walau bagaimanapun, Hong Kong dianggap sebagai syurga cukai terkemuka kerana undang-undang negara tersebut yang mengehadkan cukai ke atas penduduk dan syarikat asing yang kaya. Asas cukai pula, Hong Kong tidak mengenakan cukai pendapatan secara jumlah keseluruhan kerana terdapat beberapa cukai pendapatan yang dikenakan kepada 3 kategori utama, iaitu cukai pendapatan yang orang ramai tidak dapat, keuntungan daripada perniagaan atau perdagangan tertakluk kepada cukai keuntungan, pendapatan daripada pekerjaan, pejabat atau pencen tertakluk kepada cukai gaji dan pendapatan sewa daripada hartanah tertakluk kepada cukai harta. Cukai eksais pula hanya dikenakan kepada produk seperti tembakau, minuman beralkohol dan minyak hidrokarbon. Jadual 1 menunjukkan tentang perubahan trend kadar cukai pada tahun 2018 sehingga 2023, di mana terdapat 4 jenis barang yang akan dikenakan cukai import di Hong Kong, iaitu minuman keras, tembakau, minyak hidrokarbon dan juga metil alkohol. Bagi minuman keras, dia dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu spirits, beer dan juga wine. Tetapi untuk kadar cukai spirits dan beer tidak berlaku perubahan yang ketara, di mana kadar cukai yang dikenakan masih sama, iaitu 100% dan juga 0%.
Seterusnya, tembakau berlaku perubahan yang ketara, iaitu yang pertama, bagi setiap 1,000 batang rokok berlaku peningkatan sebanyak $600. Yang kedua, peningkatan dari segi cerut atau rokok daun berlaku sebanyak $773. Tembakau buatan orang Cina sebanyak $147 per kilo. Dan yang keempat, semua jenis tembakau yang dikilangkan kecuali untuk penghasilan rokok adalah sebanyak $727 per kilo. Dan juga bagi minyak hidrokarbon terdapat sedikit perubahan, iaitu untuk ultralight sulfur diesel sebanyak daripada $1.11 per liter kepada $2.89 per liter. Seterusnya, jadual 2 menunjukkan tentang perubahan trend kadar cukai pendaftaran pertama untuk semua jenis kenderaan bermotor pada tahun 2017 sehingga tahun 2021. Jadi, berdasarkan kesemua jenis kenderaan bermotor ini, kereta persendirian menunjukkan perubahan yang ketara, iaitu terdapat 4 kali cara pembayaran kadar cukai untuk kereta persendirian. Itu kali pertama, iaitu $150,000 daripada nilai cukai untuk kali pertama, di mana kadar cukai dinaikkan sebanyak 6% pada tahun 2021. Seterusnya, untuk pembayaran kali kedua iaitu sebanyak $150,000 lagi, berlaku perubahan sebanyak 9%. Dan juga untuk $20,000 kemudiannya berlaku sebanyak 15% kenaikan kadar cukai untuk tahun 2021. Dan yang selebihnya berlaku perubahan sebanyak 17% kadar cukai pada tahun 2021. Bagi jenis kenderaan bermotor lain seperti motosikal dan motor 3 roda, kadar cukai tetap sama iaitu 35%. Seterusnya, kenderaan yang membawa barang selain daripada jenis van dan kenderaan jenis ringan iaitu LGV, tiada perubahan kadar cukai. Seterusnya, sama juga kepada jenis van yang tidak melebihi 1.9 tan dan kepada teksi, kenderaan persendirian dan juga untuk kenderaan yang melebihi 1.9 tan jisimnya. Tiada perubahan yang berlaku dan kadar cukai yang dikenakan adalah sama sahaja daripada tahun 2017 sehingga tahun 2021. Seterusnya, prinsip percukaian. Prinsip ini bertujuan untuk mengukur keberkesanan cukai iaitu ekuiti, kecekapan ekonomi dan keberkesanan kutipan dan pengurusan cukai. Bagi prinsip ekuiti, ia mengambil kira keupayaan individu untuk membayar cukai dan menggalakkan pengagihan beban cukai yang adil dalam masyarakat. Bagi kecekapan ekonomi, ia merujuk kepada penyelaian kos dan faedah pelaksanaan cukai. Prinsip ini menyokong keputusan mengenai cukai yang perlu dikutip, kadar yang sesuai dan cara pelaksanaan dengan berkesan. Bagi pentadbiran yang baik, ia melibatkan penggunaan teknologi dan sistem maklumat yang cekap untuk memudahkan proses pengumpulan, pemantauan dan pelaporan cukai. Ketiga-tiga prinsip ini digabungkan untuk memastikan pematuhan dan pengutipan cukai yang efisien. Cukai import di negara China dapat memenuhi prinsip ekuiti dan keberkesanan dalam pentadbiran melalui beberapa cara, antaranya sistem tarif cukai. Dalam sistem ini, tarif cukai dikenakan berdasarkan nilai barang yang diimport. Melalui cara ini, cukai dikenakan adalah adil mengikut nilai barang tersebut. Contohnya, semakin tinggi nilai barang, semakin tinggi cukai yang dikenakan terhadap barang import tersebut. Sebaliknya, jika nilai barang tersebut rendah, maka cukai yang dikenakan juga rendah. Dengan ini, ia dapat membantu untuk mencapai aspek ekuiti dalam penyebaran beban cukai. Selain itu,
Negara China juga memberikan pengecualian cukai untuk beberapa kategori barang import. Pengecualian ini bertujuan untuk mempromosi industri, pembangunan ekonomi kawasan tertentu dan menggalakkan perdagangan dengan negara-negara tertentu. Seterusnya, kesan cukai import terhadap kerajaan. Cukai import dapat membantu pertumbuhan kerajaan di China dalam beberapa cara. Pertama, mereka boleh menjana pendapatan kepada kerajaan. Pada tahun 2021, duty import China menjana 1.2 trilion yuan yang menyumbang 3.1% daripada jumlah hasil cukai negara. Dan hasil ini digunakan untuk membiayai program dan perkhidmatan kerajaan seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan infrastruktur. Kedua, cukai import dapat melindungi industri domestik. Dengan menjadikan barang import lebih mahal, cukai import boleh memberi pengeluaran domestik kelebihan daya saing dan ia dapat melindungi pekerja dan industri domestik. Seterusnya, cukai import dapat membantu mengimbangi defisit perdagangan. Jika sesebuah negara mengimport lebih banyak barang daripada mengekspor, ia mempunyai defisit perdagangan. Cukai import dapat membantu mengurangkan defisit perdagangan dengan menjadikan barang import lebih mahal. Di sini kita boleh lihat bahawa jadual menunjukkan 10 barangan bebas cukai import teratas di China pada tahun 2022. Item yang mendapat kedudukan yang pertama iaitu peralatan perubatan di mana nilainya 41.5 bilion US dollar. Seterusnya diikuti perubatan produk farmasetikal 27.5 bilion dan seterusnya makanan dan minuman 19.5 bilion US dollar. Manakala graf tersebut menunjukkan barangan cukai import dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Data menunjukkan terdapat peningkatan dan penurunan barangan cukai import dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Seterusnya, analisis kesan bagi masyarakat adalah tahap kesihatan rakyat meningkat di mana kerajaan Hong Kong telah pun meningkatkan kadar cukai tembakau dan juga harga untuk sekotak rokok bagi mengurangkan risiko kanser paru-paru dan juga mengurangkan kadar kematian terutamanya kepada golongan remaja dan juga golongan belia. Hal ini kerana kanser paru-paru merupakan salah satu kanser yang kerap dihidapi oleh masyarakat Hong Kong kerana tabiat mereka yang suka menghisap rokok sama ada dalam kalangan wanita ataupun lelaki. Seterusnya, kenaikan kadar cukai tembakau dan rokok ini juga dapat mengurangkan pencemaran udara dan dapat membantu mereka untuk berhenti merokok kerana mereka perlu berbelanja lebih untuk membeli sekotak rokok. Pada tahun 2023, kerajaan Hong Kong telah pun menaikkan harga sekotak rokok iaitu daripada daripada 62 Hong Kong dollar kepada 74 Hong Kong dollar. Seterusnya, statistik juga menunjukkan bahawa ketagihan merokok berkurang daripada 9.6% pada tahun 2003 kepada 2.5% pada tahun 2017. Bukan sahaja kadar kenaikan cukai dikenakan terhadap rokok dan tembakau, tetapi alkohol juga tetap dikenakan kadar kenaikan cukai pada tahun 2008 di mana 20% kadar cukai dikenakan kepada ber dan juga 40% kadar cukai dikenakan kepada wine bagi mengurangkan risiko yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol. Maka hal ini dapat meningkatkan tahap kesihatan masyarakat dan mereka dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Seperti yang kita tahu, Hong Kong dikenali sebagai pelabuhan bebas kerana negara tersebut hanya mengenakan cukai import ke atas beberapa barang sahaja. Kesannya, perkara ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan juga meningkatkan perdagangan dan pelaburan. Perkara ini kerana banyak pelancong akan datang ke negara tersebut
untuk mengimport barangan ke negara mereka kerana individu tersebut tidak perlu mengeluarkan wang untuk membayar cukai import. Oleh itu, ia akan meningkatkan peluang pekerjaan rakyat dalam bidang perniagaan. Hong Kong adalah wilayah pentadbiran negara China dengan sistem ekonomi yang unik. Ia telah mengekalkan dasar perdagangan bebas dengan tahap cukai import yang agak rendah. Kerajaan Hong Kong telah melaksanakan sistem percukaian yang mudah dan telus, termasuk duty import ke atas barangan tertentu. Cukai import di Hong Kong pada umumnya rendah dengan banyak barangan dikecualikan daripada duty import. Kerajaan telah menggunakan pendekatan liberal terhadap perdagangan dan bertujuan untuk mempromosikan perniagaan antarabangsa dan mengekalkan persekitaran yang kompetitif. Cukai yang rendah ini telah menyumbang kepada status Hong Kong dengan hub perdagangan global yang utama. Dasar cukai import yang rendah di Hong Kong mempunyai beberapa faedah. Ia menarik perniagaan antarabangsa dan menggalakkan perdagangan. Ia juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Ketiadaan cukai import yang ketara juga membantu mengekalkan harga pengguna secara relatifnya memberi manfaat kepada penduduk pertempatan. Kesimpulannya, rejim cukai import Hong Kong dicirikan oleh tahap duty import yang rendah, menyokong statusnya sebagai hub perdagangan antarabangsa yang terkemuka. Komitmen kerajaan terhadap dasar perdagangan bebas telah menyumbang kepada kemakmuran ekonomi dan persekitaran perniagaan yang amat digalakkan di Hong Kong.